فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على سيد الكريم وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وإمامنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul pada malam ni untuk menyambung perbincangan daripada Majlis Ta'lim Darul Hadis Pulau Pinang yang diadakan pada setiap minggu. Dan insya-Allah pada malam ni Ustaz diminta untuk menyambung perbincangan daripada kitab Safinah An-Najah pada bab mana? Yang ketujuh, apa tu? Yang apa? Air yang sedikit dan yang banyak. Baik. Kategori air. Kategori air. Dia punya matanya, bunyinya. Al-Khalil madun al-Qullatain. Baik. Sebelum daripada kita mula pengajian, insya-Allah kita sama-sama niat seperti mana yang diajarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala. Kita mengharapkan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni adalah dikira sebagai ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Semua ikut nawena at-ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله
wa sunnati nabiyhi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Baik, itu niat. Kalau boleh untuk kita amalkan setiap kali mula pengajian, baca niat dulu. Niat supaya apa? Biar kita mengaji ni dalam keadaan yang ikhlas. Sebab penentu kepada amal sama ada diterima oleh Allah ataupun adalah bergantung kepada niat kita. Jadi Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dia tulis niat ni, dan dalam setiap pengajian dia baca, dan juga kita pun boleh amalkan niat ni. Baca ramai-ramai pun tak apa, nak baca seorang-seorang pun tak ada masalah. Dan juga supaya kita mengharapkan Allah berikan ganjaran pahala dan niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ni sama ada berkat ataupun tak bergantung kepada niat kita mula-mula tu. Kalau niat kita mula-mula tu pun dah terpesong, jadi keberkatan tu kurang daripada Allah. Tapi kalau kata niat kita tu baik betul, maka Allah akan berikan keberkatan yang cukup tinggi, yang cukup banyak kepada orang yang betul dalam niat dia, insya-Allah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Musannif kita menyebutkan bahawa qala al-ma'u qalilun wa kathirun. Faslun al-ma'u qalilun wa kathir. Air tu terbahagi kepada dua kategori. Yang pertamanya adalah air yang sedikit, dan yang kedua adalah air yang banyak. Ni bincang kan? Kayak ni mata ni kan? Mula sini kan? Baik. Air terbahagi kepada dua kategori, air yang sedikit dan juga air yang banyak. Bila cerita berkenaan dengan bak air lah, kita orang Pening ni sebut air. Faham tak? Sebut air. Baik. Bila bincang berkenaan dengan bab ayak ni, maka dia ada beberapa kategori yang perlu untuk kita tahu, yang perlu untuk kita faham. Pasal apa? Sebab dalam masalah ibadah ni kita memerlukan kepada air, perlukan kepada air untuk kita nak berwuduk ataupun untuk kita nak mandi wajib. Kalau bagi orang yang tak belajar ilmu ataupun orang yang tak belajar fiqh, ayat ni semua sama tak? Dibuka ayat paip, oh itulah ayat yang boleh guna untuk wuduk. Dia pi tengok ayat dalam timba, itulah ayat yang digunakan untuk wuduk. Kita masuk dalam tandas, ada ayat dalam timba, pakailah, ambil wuduk. Dalam ayat tu celup tangan ikut dan. Faham tak? Bagi orang yang tak belajar ilmu, bagi dia ni ayat semua sama ya. Tapi bagi orang yang belajar ilmu macam kita lah, yang belajar ilmu fiqh ni, maka ayat ni dia ada beberapa kategori. Tengok sama, tapi rupa-rupanya dia ada kategori. Sebab kategori ni berkaitan dengan hukum. Dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau kata nak berwuduk, nak ambil wuduk tu, dan kita memang tiap-tiap hari kita ambil wuduk. Pasal apa? Wajib semayang. Bila mana wajib semayang, maka antara syarat sah semayang adalah wuduk. Maka wajib kena berwuduk. Nak berwuduk pula dia ada dia punya syarat-syarat dia. Apa syarat dia? Sah wuduk apabila kita menggunakan air mutlak. Ayat mutlak. Faham ayat mutlak? Faham tak? Tak tahu? Tak faham? Ni kita faham lagi lah. Siapa sini yang dah balik? Yang dah balik? Angkat tangan. Ni kita ni yang dah balik ah. Ni memang tahu dah balik dah. Tengok janggut jerawat dia. Ni ayat ada di kita, anak kita ni. Siapa yang dah balik? Seorang? Dua? Lagi? Jadi kira tak balik lagi lah. Umur 14 ni 16 14 juga 14 ni balik lah. 14 13 tu dekat-dekat lah. Apa tanda kata balik? Bila mana orang lelaki ni tanda kata dia balik, apa dia? Iaitu dia bermimpi pada waktu malam sehingga terkeluarnya air mani.
Faham tak? Dia mimpi pada waktu malam. Itu bagi orang lelaki lah. Kalau bagi orang perempuan, tanda kata baligh adalah keluarnya darah haid. Ya? Baik. Jadi bila mana kita yang nak berwuduk, maka wuduk kita tu wajib menggunakan air mutlak, air mutlak. Ustaz, ayat ni ada banyak ke Ustaz? Ya, ada banyak. Ayat ni ada 4 kategori. Ayat ada 4 kategori. Mana? Tapi pengarang kitab kita ni dia nak ringkaskan. Dia kata al-ma'u qalilun wa kathirun. Ayat ni sikit dengan banyak. Tu simple, mudah ceritalah. Ayat sikit, ayat banyak. Ayat sikit macam mana, ayat banyak macam mana. Tapi sebelum Ustaz bahas berkenaan dengan ayat sikit banyak ni, Ustaz nak bahas dulu berkenaan dengan kategori-kategori ayat. Ada 4 jenis. Pertamanya adalah ayat mutlak. Kita kalau kata nak berwuduk, wajib menggunakan ayat mutlak. Ustaz kalau pakai ayat ni boleh tak Ustaz? Pakai ayat mustakmal tidak sah. Ustaz kalau nak pakai ayat nadih boleh tak? Tidak sah. Ustaz kalau nak pakai ayat musyammah boleh tak? Makruh. Musyammah tu apa dia? Nadih tu apa dia? Mustakmal tu apa dia? Tunggu Ustaz. Maka yang pertama ni adalah ayat mutlak. Wajib kita guna ayat mutlak. Faham tak? Ayat ni nampak semua sama ya. Semua lah warna jernih sama. Yang ni pun jernih, yang nombor 2 pun jernih ke? Nombor 3 pun jernih ke? Nombor 4 pun jernih ke? Semua sama. Tapi ada hukum lain-lain tu. Ya, bagi orang yang faqih, bagi orang yang alim, faqih, maka dia boleh beza antara ayat walaupun dalam keadaan nampak zahir semuanya sama. Ini faham elok ni? Faham tak? Ano? Tulis bagi elok tu. Tulis bagi elok. Jangan kata dengar sekali balik tidur lupa. Baik. Kita nak mandi wajib ni, mana-mana yang dah baligh, perempuan yang dah baligh, kita yang abang-abang ni yang dah baligh, maka baligh kita ni kita kena mandi wajib. Bila mana ada tanda-tanda yang menyebabkan kita kena mandi wajib. Ada berapa? Ada 6 sebab mandi wajib. 6 sebab mandi wajib. 3 berkongsi antara lelaki dan juga perempuan. 3 sebab, orang lelaki pun ada, orang perempuan pun ada agak. 3 lagi sebab hanya untuk orang perempuan. Maksudnya orang perempuan ada 6 sebab. Orang lelaki takat ada 3 ya sebab. Apa dia apa sebab tu? Tengok dalam kitab matan kita ni ada bincang berkenaan dengan mujibatul ghusli. Mujibatul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi. Nanti esok bila dah habis ngaji kena hafal je kita ni. Kena hafal. Orang tanya ada berapa? Pak sebut bilangan. Itu penting tu. Sebut bilangan tu penting. Sebab itulah pengarang kitab kita ni Syekh Salim bin Sumair, dia tulis dalam bentuk simple dia, bentuk bilangan. Bila orang tanya boleh sebut. Ada berapa sebab yang kena mandi wajib? 6. Apa 6 tu? Sekian dia boleh sebut. Antaranya bagi orang lelaki apa dia? Keluarnya air mani. Perempuan berkeluar air mani juga. Itu yang mewajibkan untuk mandi. Dan juga dia tengok dalam kitab. Okey. Nah, hurai panjang pula. Jadi bila mana nak kena mandi wajib, wajib menggunakan ayat mutlak. Ustaz boleh tak kami mandi wajib pakai ayat mustakmal? Tak sah. Kalau kata pakai ayat najis, lagi-lagi lah tak sah. Oh, kalau kami nak pakai ayat ni boleh tak? Ayat mawar, orang perempuan kan? Ish, dah halang nak mandi wajib ni. Pakai ayat mawar lah. Beli ayat bunga tu. Beli ayat bunga ni yang wangi tu. Beli ayat bunga dia tuang masuk dalam dia punya kolah tu. Dia mandi wajib pakai ayat tu. Pasal apa? Alang-alang mandi dah. Sekali dengan mandi wajib, niat sekali dengan mandi bunga. Pasal apa? Nak tunang ke apa kan, nak kahwin ke apa kan, dia mandi ayat bunga. Boleh tak? Tak sah. Pasal apa tak sah? Sah ayat bunga pun dia warna jernih juga. Dia ada sebab-sebab dia. Boleh faham? Boleh tak Ustaz kalau kata kami ni hari tu kenduri ada ayat sirat lebih. Contoh, minta maaf buat lah. Nak buang sayang, mandi wajib dah pakai ayat sirat. Kan? Habis merah satu badan dia pakai ayat sirat. Boleh tak? Tak sah. Boleh? Maka wajib menggunakan ayat mutlak.
Bila mana kait dengan ibadah tu, maka wajib untuk kita tahu. Apa tanda ayat mutlak ni? Dalam kitab Al-Iqna' syarah Al-Imam Khatib Asy-Syarbini menyebutkan bahawa antara tanda ayat mutlak tu adalah ayat yang tidak ada kait dengan mana-mana nama. Tidak ada kait, tidak ada ikatan dengan mana-mana nama. Dalam kitab Al-Iqna'. Jadi macam mana yang kata ayat mutlak ni dia tak kait dengan mana-mana nama? Contohnya kita ambil ayat tu, kita ambil ayat sungai. Ayat sungai tu jernih elok. Ayat sungai tu walaupun nama dia ayat sungai, tapi bila mana kita ambil ayat sungai tu, kita buh dalam peti air, kawan kita main buka peti air tu, minum air. Dia kata ayat apa ni? Ayat sejuk. Hilang dia sungai tu. Tak? Ayat sejuk. Dia ambil air sungai tu, dia buh dalam botol ni, dia pun bagi kat ustaz minum. Ni ayat apa ni? Ayat darah hadis. Dia ada cak darah hadis. Padahal ayat sungai. Faham tak? Maksudnya apa? Sungai tu dia tak wajib duduk pada ayat. Maksudnya dia dalam keadaan ayat tu nisbah kepada sungai sebab kita ambil dari sungai. Tapi ayat tu dia tak kait dengan nama sungai. Tak kait. Maka tu adalah antara tanda ayat mutlak. Kita ambil ayat mutlak, ayat sungai tu, kita buh dalam timba dalam bilik ayat. Orang masuk dalam bilik ayat, dia kata ayat mana? Ayat tandah. Dia tak nama ayat sungai. Dia faham contoh. Tu maksudnya adalah ayat yang tidak ada kait dengan mana-mana nama. Ustaz, kami tak faham lah ustaz. Dah tu macam mana pula ayat yang ada kait dengan nama ni? Contoh ayat yang ada kait dengan nama adalah ayat melo. Ayat melo tu kita buat dalam peti air, kawan buka ayat nak minum ayat. Ayat apa ni? Ayat yang apa? Melo. Cek. Kait tau, dia kait, dia tak boleh buang. Ambil ayat melo tu, buah dalam timba, tak dalam bilik ayat. Kawan buka bilik ayat ni, ayat apa ni? Ayat melo. Cek. Dia boleh buang nak melo tu, tak boleh buang. Pasal apa? Pasal memang ayat melo pun. Tu yang ulama nak kaitkan, yang kata dia punya nama tu adalah sebagai contoh. Ayat melo, ayat nyok, ayat kelapa, ayat nyok, ayat leci, ayat sirap, ayat oren, ayat mawar. Ayat mawar tu pasal wangi. Hambuh lah tak mana pun wangi macam tu lah. Nama ayat mawar juga. Faham tak? Jadi bila mana tu salah satu nak kenal dia dalam bentuk nama, maka dia tak boleh untuk digunakan sebagai ibadah berwuduk dan juga mandi wajib. Sebab dia adalah ayat mustakmal, ayat mutlak yang tidak ada kait dengan mana-mana nama. Kamu nak tengok ayat mutlak dengan yang secara simple, yang secara mudah ni macam mana? Yang disebutkan oleh para ulama, ayat tu dia tidak ada bau, rasa dan juga warna. Ni yang mutlak ni. Yang mutlak bau pun tak ada, warna pun tak ada, rasa apa pun tak ada. Ni. Maka automatik dia adalah merupakan ayat mutlak. Dalam kitab Fathul Qarib, Al-Imam Ibn Qasim menyebutkan bahawa yang termasuk dalam ayat mutlak tu ada 7. Macam kita yang mengaji dekat kafar, ayat ada 7 bahagian. Ingat tak? Ingat 7 bahagian tu? 7 jenis, tak ingat? Mengaji tak? Mengaji tak? Mengaji tak? Semua buka tunduk ni. Kita mengaji no. Kali berani tak mengaji no. Berani bertunduk tak? Ingat, insya-Allah kita mengaji 7 benda, 7 ayat. Ingat? Tu kena ngapal bagi elok tu. Ni hangpa kena bagi depa ngapal. Dia bagi dia tahu. Apa dia ayat 7 tu? Yang pertamanya adalah ayat hujan. Ayat hujan yang mutlak. Ayat hujan boleh untuk kita buat wuduk. Tak ada ayat hujan besar tu, ambil wuduk pakai ayat hujan, tak ada masalah. Yang keduanya ayat kuat sikit. Perigi. Ayat perigi. Ayat telaga. Ma'ul bi'ri. Ayat telaga. Maka tu adalah ayat mutlak. Kita ambil ayat telaga tu, kita guna untuk berwuduk apa semua, tu ayat mutlak.
Timbul persoalan macam mana pula Ustaz, ayat telaga bau. Kena bau sikit. Bau tu tak ada masalah. Tu ada bahas panjang pula. Nak bahas bab bau tu. Dia panjang pula bahas dia. Cuma Ustaz tak mahu nak bahas panjang pasal apa? Sebab tahap kita lah. Cuma yang kita yang baru belajar ni kata ayat telaga tu hukumnya adalah ayat mutlak yang boleh untuk kita guna pakai. Dalam kitab Minhajul Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa ayat yang berubah bau dengan sendirinya itu tak termasuk di dalam air mustakmal. Panjang bahasalah. Contoh macam ayat sungai, dia berubah warna kan. Bila mana main hujan lebat ke gunung tu, kat bawah ni berubah warna. Berubah warna pasal apa? Sebab berubah dengan sendiri dia. Yang tu tak apa, masih dikira sebagai mutlak. Kan kita bahas mula-mula kan, ayat yang jernih, yang tak ada bau rasa warna, yang ni adalah dikira sebagai mutlak. Macam mana yang sungai berubah tu? Yang tu tak apa. Pasal apa tak apa? Sebab berubah dengan sendirinya. Sama dengan ayat telaga. Ayat telaga bau. Bau tu bau dengan sendiri dia. Bukan kata tapi ada orang pergi masukkan bau pelik-pelik lah. Tak. Dia bau dengan sendiri dia. Tak apa. Masih dikira sebagai ayat mutlak. Yang ketiga apa dia? Ayat? Ayat apa? Ayat embun. Ayat embun. Ayat embun pagi-pagi tu kan. Kita pergi dekat pokok tu, goncang pokok. Goncang pokok, ayat turun. Itu ayat yang mutlak. Kumpul ayat tu bagi penuh, ambil wuduk boleh, tak ada masalah. 3. Yang keempat ayat ayat salji. Ayat buku, ayat salji. Kita ambil salji tu, kalau kata nak ambil ayat dia, ambil salji tu kena bagi cayak dulu. Tak dekat tangan ni biar cayak dulu, baru kita ambil wuduk. Boleh, tak ada masalah. Yang tu dikira sebagai mutlak. Yang kelima ayat lut. Ayat lut mutlak. Ustaz macam mana Ustaz kata tadi ayat jernih, ayat yang tak ada warna dan juga tak ada bau, ayat yang tak ada rasa. Ayat lut kan masin. Masin ayat lut adalah masin dengan sendirinya. Tak ada siapa pun bituk garam masuk dalam tu. Ada? Pergi ambil garam tuk masuk dalam sungai. Lut tak ada tu. Jadi bila mana benda tu berubah dengan sendiri dia, maka ayat tu masih tetap dikira sebagai ayat mutlak. Lihat. Kita kalau mandi laut, biasanya daripada mandi laut tu kita akan mandi balik tu. Pasal apa? Banyak berengah. Berengah pasal apa? Masin. Ayat dia. Yang masin macam tu masih dikira ayat mutlak. Kalau kita ambil ayat biasa dalam timba tu, kita bergaram masin, ambil wuduk, tak boleh. Pasal apa? Sebab dia ada rasa dia. Kita bergaram mana tu. Tapi kalau ayat laut, mana ada orang pergi bergaram pun, dia masih dengan sendiri dia. Yang tu tak apa. Okey, masih dikira sebagai ayat mutlak. Yang keenam, ayat sungai. Ayat sungai tu jernih elok. Bila mana ayat sungai jernih elok, dikira sebagai mutlak. Kalau kata ayat sungai tu berubah, sebagai contoh berubah warna dia, dekat gunung atas tu hujan, ayat sungai kat bawah berubah warna, dia main kepala ayat tu habis, daripada jernih tukar warna kuku. Adakah boleh kita ambil wuduk? Boleh. Pasal apa? Sebab berubah dengan sendirinya. Betul tak? Tulis ke? Ingat tak? Tulis bagi elok. Baik. Macam mana pula kalau ayat sungai tu dia bau? Bau itu daripada akar pokok. Akar pokok yang bau wangi. Kita pergi kat ayat tu, dia bau wangi. Adakah boleh kita ambil wuduk? Boleh. Pasal apa? Sebab berubah dengan sendirinya. Faham ni? Faham tak? Faham? Tulis bagi Allah tu. 7. Air mutlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketujuh apa dia lah? Air mata air. Ma'ul aini, air mata air, ayat mata ayat. 7 ayat tu kita tulis no, dalam Safinah tak ada. Di dalam kitab Matan Nabi Syuja' ada. Dan Safinah tak ada. Safinah ni dia kitab lebih ringkas daripada Matan Nabi Syuja'. Tu saya tambah lah. Jadi kamu yang dalam Safinah ni tulis balik 7 ayat tu yang mana dikira sebagai ayat mutlak. Kemudian, jadi air mata air, ayat yang keluar di gunung-gunung, di gunung ganang, ayat yang keluar ke bukit, ayat menyeril yang keluar ni tu semua ayat mata ayat. Air mata air adalah dikira sebagai mutlak yang boleh untuk kita ambil wuduk. Selesai.
Itu yang pertama, ayat mutlak. Faham ni? Faham no? Kategori yang kedua adalah ayat musta'mal. Nanti bagi ta'rif ya, ayat musta'mal. Apa maksud ayat musta'mal? Ayat musta'mal maksudnya adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas yang kecil dan juga hadas yang besar. Maksud ayat mutlak musta'mal, ayat yang digunakan untuk mengangkat hadas yang kecil dan juga hadas yang besar. Yang tu nama musta'mal. Dalam bahasa Arab, musta'mal maksudnya adalah ayat yang telah digunakan, yang telah digunakan pakai nama musta'mal. Baik. Bila yang kita pakai ayat ni jadi musta'mal ni? Bila tu Ustaz? Baik. Ta'rif tu dia kata apa? Dalam ta'rif, ayat yang digunakan untuk angkat hadas kecil, hadas besar. Betul? Bila berlaku hadas kecil, ni nak tanya adik kita ni, anak-anak kita ni, apa yang menyebabkan satu orang tu dia ada hadas kecil? Dah kata tak tahu aku, hadas kecil je. Hadas kecil. Kencing. Ada berapa sebab? Ada berapa sebab? Ada 4. 4 sebab tu. Tu pun siapa ya dalam kitab ada empat dalam kitab kita ni. Dalam kitab kita ada 4. Dalam kitab Mata Ambil Syuja' sebut 6. Dalam kitab kita ni sebut 4. Baik. Salah satunya adalah keluar ayat kencing. Khuruju syai' min ahadis sabilain. Apa-apa benda yang keluar daripada salah satu antara dua jalan. Illal mani, melainkan air mani sahaja. Esok apa habis mengaji ni kenapa ya? Mata ni. Apa yang bagi elok. Baik. Salah satu yang keluar daripada ayat yang keluar yang menyebabkan satu orang tu wajib mandi adalah air kencing. Lain. Benda apa? Kuat sikit. Apa yang menyebabkan kena ambil wuduk? Abang lah. Kuat sikit, kuat tak dengar. Saya nak malu apa kah kuat? Apa dia? Nak kena ambil wuduk, sebab nak kena ambil wuduk. Kuat sikit. Kentut. Betul tu. 10 markah kita bagi. Kena buat kuis ni. Baik, kentut. Apa-apa jua yang keluar di antara dua jalan. Dua jalan ni apa dia? Keluar daripada kubul, dubur. Kubul dan dubur. Kemaluan dan juga lubang punggung. Apa-apa sahaja yang keluar, maka benda tu dikira sebagai kena ambil wuduk. Batal wuduk, dia kena ambil wuduk lagi. Boleh tak? No? Apa-apa jua. Jadi apa jua tu apa dia? Keluar ayat kencing, batal wuduk. Keluar angin kentut, batal wuduk. Keluar darah haid orang perempuan, batal wuduk. Keluar apa lagi? Darah, batal wuduk. Keluar nanah, batal wuduk. Keluar duit shilling, batal wuduk. Kan? Kalau ada yang telan shilling lah, telan shilling, keluar duit shilling seketui pun batal wuduk. Bukan takat shilling, kalau kata keluar tu ulat keluar, dia jengoi kepala je. Dia jengoi kepala je masuk balik, pun batal wuduk. Tu Nahbab kata perkara-perkara yang menyebabkan terbatal wuduk. Kita bahas kot batal wuduk. Bahas dah tak masuk lagi. Perkara-perkara al-mubtilatil wuduk, mubtilatul wuduk, perkara-perkara yang menyebabkan terbatalnya wuduk yang dikira sebagai ada hadis yang kecil. Itu salah satulah. Antara lain yang menyebabkan kena ambil wuduk yang dikira sebagai berhadas apa dia? Iaitu sentuh kulit laki perempuan. Laki bini sentuh batal wuduk. Kan? Ada hadas tu. Kemudian apa nama tu, sentuh perempuan yang mahramah. Perempuan yang mahramah sentuh laki. Contoh sepupu dia sentuh batal wuduk.
Kakak tak batal wuduk, adik perempuan tak batal wuduk. Tu panjang pula bahas berkenaan dengan batal wuduk ni, apa berkenaan dengan mahram dan juga mahramah ajnabiyah, panjang pula. Cuma dah kalau sentuh lelaki perempuan tak batal wuduk. Dua. Yang ketiga, batal wuduk ni macam mana yang ketiga? Yang ketiga, batal wuduk ni bila mana tangan menyentuh kemaluan ataupun bibir farash ataupun lubang punggung. Sentuh kemaluan. Tangan kamu ni tangan kamu ni, kamu sentuh kamu punya kemaluan. Tak maaf sebut lah no. Kena sebut juga. Mau tak mau sebab masalah fiqh. Tak sebut, saat lagi hampa penin lagi buat ibadat, gelong ibadat tu. Faham tak? Sentuh ya yang kamu punya tu batal wuduk. Sentuh ya, tak kencing pun. Sentuh ya batal wuduk. Sentuh tanpa ada pelapik. Dia tak kira sarung tangan dia, pegang tu batal wuduk. Sentuh ya. Faham tak? Sentuh pula dengan menggunakan telapak tangan. Tangan ni, telapak tangan. Telapak tangan buat macam mana? Ni, tekan kuat-kuat macam ni. Kawasan yang tak nampak, yang tu kalau kata sentuh kemaluan terbatal wuduk. Nampak? Oh Ustaz, ni tak nampak ni Ustaz. Yang tak nampak tu batal wuduk. Yang nampak kalau sentuh tak batal wuduk. Nampak mana belakang? Sentuh batal wuduk tak? Tak batal wuduk. Yang batal wuduk yang depan ni. Ni batal wuduk. Boleh ya? Baik, timbul persoalan, orang tanya, Ustaz, orang tanya ni macam mana ni? Satu orang tu bila mana dia kencing, dia pegang dia punya dengan cara apa ni? Batal wuduk? Batal wuduk? Dia pegang dia macam tu, batal wuduk? Dia kencing pegang dia, batal wuduk? Batal? Dah kata tadi sentuh tangan tu. Dia dekat luar pegang macam ni, batal wuduk? Batal wuduk? Tak batal? Tak batal? Batal? Batal pasal apa? Batal sebab kencing, batal lah. Kencing gagah agak tak tahu bagi batal. Batal juga pasal apa? Kencing. Mana dia faham gelok lah. Tu soalan cepu emas. Baik, kencing tu batal wuduk. Yang gagah pegang macam tu siapa suruh? Jadi kalau kata adik dia kencing, dia pegang macam tu, baru tak batal wuduk. Adik dia kencing, dia pegang yang adik dia punya macam tu, ataupun anak dia lelaki dia pegang macam tu, tak apa, tak batal wuduk. Boleh ya? Kalau yang sendiri punya batal wuduk lah, sebab kencing. Berapa lah? Tiga kan? Tiga kan? Tiga. Yang pertama keluar salah satu daripada dua jalan kecuali air mani. Yang keduanya adalah sentuh lelaki perempuan. Yang ketiganya memegang memegang kemaluan dengan menggunakan telapak tangan. Okey, itu adalah perkara-perkara yang menyebabkan terbatalnya wuduk. Yang keempat, penyebab kepada terbatalnya wuduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ustaz lupa lah tadi. Empat perkara. Tengok dalam matan Safinah tu ada sebut. Ada empat perkara yang menyebabkan terbatalnya wuduk. Baik, tak apalah, bila mana batal wuduk maka dikira sebagai ada hajat kecil. Ustaz nak bayar hajat kecil tu. Bila mana ada hajat kecil, maka wajib bila nak semayang kena hilangkan hajat kecil tu. Nak hilangkan dengan cara macam mana? Wuduk. Baik, wuduk ada berapa rukun? Rukun wuduk. Ada 6. Ingat bagi tak tu? Kan mengaji kan? Ada 6 rukun wuduk. Rukun ni maksudnya apa? Benda yang wajib untuk dibuat. Okey. Niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki, tertib. Ada 6 perkara yang mewajib, 6 perkara rukun wuduk. Okey, sayang. Jadi yang tu bila mana kita ambil wuduk, maka gugurlah hadas yang kecil. Baik. Bila yang kata gugur hadas kecil? Gugur hadas kecil ni bila mana kita ambil ayat, kita letakkan di muka, niat untuk mengangkat hadas. Kalau tak niat angkat hadas, tak nama air mustakmal, masih lagi dikira sebagai ayat mutlak. Contoh kan, dia ambil ayat mutlak dalam kolah kita tak ada, dia ambil buka paip depan tu, dia ambil ayat tak ada macam tu,
sapu muka dia. Pasal apa? Panas, nak bagi sejuk. Dia tak niat apa-apa pun, niat nak wuduk pun tak, niat nak mandi wajib pun tak, dia saja nak basuh muka dia. Ayat yang gugur tu apa dia? Ayat mutlak. Pasal apa? Sebab ta'rif dia ayat yang digunakan untuk angkat hadas kecil, hadas besar, baru nama mustakmal. Kalau dia tak niat, tak nama mustakmal. Faham tak? Dia basuh tangan dia. Ayat yang gugur dari tangan ni bukanlah ayat mustakmal, tapi ayat mutlak, sebab dia tak niat angkat wuduk. Boleh faham? Tapi bila mana dia niat, sahaja aku mengangkat wuduk kerana Allah Ta'ala, nawaitul wudu'a lillahi Ta'ala, nawaitu raf'a hadatsal asghar lillahi Ta'ala, ambil ayat basuh muka, automatik ayat yang gugur tu nama dia kategori yang kedua. Apa dia? Air mustakmal, ayat yang digunakan untuk berwuduk, mengangkat hadas kecil. Yang ada pada ayat tu dia ada hadas. Bila mana dia ada hadas, tak boleh guna ayat tu untuk kali yang kedua nak berwuduk pula. Faham ni? Faham tak? Faham tak? Tak faham? Faham? Faham tak? Faham tak faham? Tengah-tengah. Penimpala Ustaz. Ayat mutlak, ayat mustakmal, warna sama yang macam ni, tak berubah warna. Nak beza dia macam mana? Ayat mutlak adalah ayat yang belum diguna pakai. Ayat mustakmal, ayat yang dah diguna pakai untuk kita berwuduk. Kamu pi ambil ayat kat depan tu, buh dalam timba, maka nampak jernih. Kamu pi ambil ayat dalam tu, basuh muka, tadah bawah tu, ayat gugur, buh dalam timba, maka nama ayat mustakmal. Ayat timba pertama pun jernih, ayat timba kedua pun jernih juga. Tapi orang yang faqih, dia boleh beza antara yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama ayat mutlak, yang kedua ayat mustakmal. Yang kedua tak boleh buat mandi wajib, tak boleh buat wuduk. Ayat pertama mandi wajib, wuduk, tak ada masalah. Tapi kalau orang yang tak mengaji, sama ya Ustaz. Tak. Tu penting mengaji tu. Faham tak? Mengaji penting. Jangan mengaji duk faham dia. Faham mana? Angguk dia. Faham. Tu faham lebih orang panggil. Faham tak? Kena lawan. Lawan mengentuk kamu tu. Ni kena bagi elok ni. Pasal apa? Pasal kita nak ambil wuduk, nak kena faham bagi elok. Boleh tak? Jadi tu mudah ceritalah. Cerita berkenaan dengan ayat mustakmal dan juga ayat mutlak. Yang ketiga, kategori yang ketiga adalah ayat musyammas. Ni pun yang Ustaz bahas ni, kalau dalam kitab Safinah Ustaz ni ada ni, dalam syarah ni ada. Yang ni adalah kitab-kitab fiqh yang lain dibahaskan tentang perkara ni. Contoh kitab Imam Nawawi Minhajul Talibin, dalam kitab Mata Abi Syuja' pun ada sebut, dalam kitab Fathul Qarib pun ada sebut, kitab Iqna' pun ada sebut. Tapi dalam kitab Safinah kita ni tak sebut berkenaan dengan kategori 4 air. Yang ketiga adalah ayat musyammas. Musyammas maksudnya adalah ayat yang terjemur di panas matahari. Kalau siapa-siapa yang mengaji kafar, mengaji bab ni. Mengaji bab ni. Ayat musyammas, ayat yang terjemur di panas matahari. Dia ada syarat-syarat je lah. Panjang kalau nak bahas syarat tu. Dia punya tong dia, dia punya besi dia punya macam mana tu bahas. Panjang. Cuma ringkas saya nak cerita adalah ayat musyammas ni ayat yang duduk dalam tong besi yang berada di panas matahari dan juga berada di negara yang panas. Itu syarat dia. Syarat dia tong besi. Kalau takat tong mah perak tak jadi. Yang kedua syarat dia terjemuk di tengah panas. Kalau kata tong tu duduk dalam rumah tak jadi. Yang ketiganya di negara yang panas. Malaysia kita tak jadi. Tak ada ayat musyammas di Malaysia kita ni. Pasal tidak ada, bukan berada di negara yang panas. Malaysia kita ni jauh mu'tadil. Dia punya udara yang stabil. Ano? Tu panggil apa? Taupilah. Taupilah no. Ayat musyammas ni, ayat musyammas, ayat yang panas, kalau kita guna untuk wuduk hukumnya adalah makruh. Pasal apa makruh? Sebab yang pertama yang dibahaskan oleh ulama, ayat musyammas ni yang duduk dalam tong besi boleh menyebabkan terkenanya penyakit sopak. Sepasal ayat dalam tong, bila mana dia panas, campur dengan ayat pula, besi campur dengan ayat, bila biar bagi panas lama-lama dia akan berkarat. Tak?
Kalau dalam bahasa sains tu, besi tu teroksida. Dia berkarat. Bila berkarat tu menyebabkan karat tu tak elok untuk kita punya kulit kita. Tu yang pertama dibakar oleh ulama. Yang keduanya ulama sebutkan bahawa pasal makruh disebabkan kerana bila mana air yang terlalu panas, terlalu sejuk akan menyebabkan kita ni ambil wuduk cepat-cepat kalut. Bila mana kalut, tengok-tengok bawah ni tak kena, maka kata ulama sebab musyammas makruh adalah kerana kalut cepat-cepat dia ambil wuduk. Termasuklah air yang terlalu panas, iaitu air yang terlalu sejuk. Sejuk sangat. Jadi yang lebih baik adalah ambil wuduk macam air biasa kita ni, air yang mu'tadil, dia punya suhu dia tak sejuk sangat, tak panas sangat. Boleh faham? Air ni tak masuk kitab ke ni? Tak masuk kitab ke? Boleh? Tu pun nak kena tulis bagi elok tu. Yang terakhir, ayat berkenaan dengan nadih. Ayat nadih ni lah yang dibahaskan oleh pengarang kitab kita ni, Syekh Salim bin Sumair, iaitu ayat sikit dengan ayat banyak. Ada whiteboard? Ada whiteboard, main saya tulis sikit. Anwar miyah, kategori air. Anwar miyah maksudnya adalah kategori air. Jenis air ada banyak mana? Ada 4. Satu di dalam masalah apa ambil faham boleh dalam masalah. Okey. Ada 4 kategori. Yang pertama adalah ma' mutlak. Al-ma'ul mutlak, air mutlak yang sudah bersamaan. Yang kedua adalah al-ma'ul musta'mal, air yang telah digunakan. Yang ketiga al-ma'ul musyammas, yang ketiga adalah air musyammas. Musyammas, air yang terjemur di panas matahari. Yang keempat al-ma'ul najis. Maka yang ini adalah yang dibahaskan oleh para ulama seperti mana Al-Imam Nawawi, Al-Imam Abu Syuja', Al-Imam Ibn Qasim dan para ulama yang lain. Dia bahaskan perkenaan yang ini dulu. Syekh Salim bin Sumair dalam kitab kita ni, dia tulis letak al-ma'un najis terbagi kepada 2 kategori. Yang pertamanya adalah al-ma'ul qalil, al-qalil wal kathir, air yang sikit, air yang banyak. Dan juga al-ma'u qalilun wa kathirun, air tu sikit dan juga banyak. Pasal apa? Pengarang kita menjelaskan air sikit dan juga banyak sebab dia nak ringkaskan perbahasan berkenaan dengan ayat. Kamu bisa tahu lah ayat di tempat, cuma tahu kata ayat sikit banyak, ayat sikit macam mana, ayat banyak macam mana. Tahu yang sudah tahu. Boleh? Jadi yang dimaksudkan dengan ma'ul qalil, ayat yang sikit ni macam mana? Ayat sikit ni adalah ayat yang kurang 2 belah, iaitu al-ma'u duna qullatayn. Al-ma'u duna qullatayn, air yang kurang 2 belah, itu adalah ayat yang sikit. Okey. Ayat yang banyak al-qullatani fa'akthar, al-qullatani
Jadi saudara nak bagi nampak kata ketika dia ayam, kamu ni dalam buku kamu tulis biji macam ni, dalam bahasa Arab terjemahan siap dalam buku tu. Dan isu ni kalau ada orang tanya ayam, ada orang kata ni tak ada cerita ni, sudah semua. Yang 7 serta 47 tu ayam hujan, ayam sungai, ayat luk semua tak sini. Ma'ul mutlak ada 7 bahagian. 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahagian. Ada 7 bahagian berkenaan dengan antara kategori air mutlak. 7 bahagian. Kemudian yang pertama sekali ayam hujan. Okey, ma'ul matar. Al-matar. Ayam hujan. Yang kedua ma'un nahri, an-nahru. Ayam hujan. Ayam sungai. Ma'ul bahari. Ayam laut. Ma'ul bahari. Yang keempat ma'ul aini. Ayam mata air. Ma'ul bidri. Ayam telaga. 1, 2, 3, 4, 5. Ayam telaga. Yang keempat ma'ul salji. Ayam salji, ayam berkurung. Yang kelima ma'ul aini. Yang kelima ayam pun. Ayam pun dalam cara kalau kau ingat ayam pun. Yang keempat, yang 7 ayam pun. Ada jadi mai kalau ingat apa sana. Ayam 7. Jadi yang dibahas oleh saya sebenarnya adalah di sini berkenaan dengan ayam yang sikit dan juga ayam yang betul. Baik, kakak nak ada siapa nak tanya soalan? Kakak ada siapa nak tanya soalan? Tanya soalan apa? Ada, kau faham semua? Ustaz, kau faham semua. Itu yang aku rakan. Faham? Faham, betul? Mungkin Ustaz tanya boleh jawab? Dia nak tanya soalan? Muslimat nak tanya soalan pun boleh tak? Nak tanya terus boleh, nak tulis buku boleh. Ni yang belah ni? Ya, sila. Ya. Soalan dia, adakah ayat mustakmal tu hanya kerana hadas kecil, hadas besar? Jawapan dia adalah ya. Hanya semata-mata kerana kita gunakan air tu untuk mengangkat hadas kecil, hadas besar. Itu ya. Tak ada sebab lain. Baik. Allahu a'lam. Lagi? Okey. Baik. Ayat yang dalam botol terjemur tengah matahari panas, kita ambil wudu. Macam mana keadaan dia? Adakah dikira sebagai makruh ke macam mana? Ada dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama yang Ustaz cerita tadi ni, kalau kata pandangan ulama yang kata ayat musyammas tu adalah ayat yang duduk dalam tong besi, terjemur tengah panas, berada di negara yang panas, maka ayat ni tak termasuk dalam ayat musyammas. Walaupun terjemur tengah panas, kita ambil wudu pun tak ada masalah, hukumnya tidak makruh. Tapi kalau pandangan ulama yang kedua yang kata ayat musyammas, sebab apa makruh? Sebab panas. Maka kita ambil ayat yang dalam bekas yang panas macam ni. Bila mana kita ambil wudu, maka termasuk dalam hukum makruh, sebab kita ambil wudu dalam keadaan yang kalut-kalut. Panas. Takkan panas berrelak kan? Tuah berasap tangan. Tak, kita ambil dalam keadaan yang kalut. Bila mana kalut, maka hukumnya adalah makruh. Makruh sebab apa? Dia khawatiri ada tempat-tempat yang tak kena ayat. Kalut ambil wudu. Pasal apa? Nabi pesan kepada para sahabat, al-wailu lil a'qab. Celakalah kepada tumit-tumit ni. A'qab, tumit. Tumit pasal apa? Sebab dalam keadaan para sahabat ambil wudu kalut.
dia basuh ayak, dia buka ayak, dia basuh kaki tu dalam keadaan dia tak sapu ke bawah ni, tumit. Ayak tuang ke atas, tanda kaki gitu ya, dia tak basuh ke bawah. Kaki tumit tak kena ayak. Bila tak kena ayak, maka akan menyebabkan solat tak sah, wuduk tak sah, mayang tak sah. Mayang tak sah, pegang Quran pun haram sebab tidak ada wuduk. Maka akan menyebabkan masuk ke dalam api neraka, na'udzubillah min zalik. Pasal wuduk tak sempurna ya. Faham? Jadi pastikan ambil wuduk dalam keadaan yang tenang dan dalam keadaan yang baik dan juga elok. Pastikan adalku, kita gosok kita punya tempat-tempat yang diwajibkan untuk kena ayak mutlak. Boleh? Wallahu a'lam. Dua hukum lah, satu hukum adalah harus, satu hukum adalah makruh. Ikut pandangan ulama. Kita ambil pandangan yang kata makruh lah, sebab dalam keadaan yang terlalu panas. Kalau tak panas sangat tu, yang boleh kita ambil, boleh tahan besar tu, yang tu tidak batal wuduk. Baik, soalan, Ustaz, macam mana kalau seorang lelaki itu memegang sepupu perempuan yang kecil? Mohon penjelasan. Laki dia pegang sepupu. Baik, sepupu ni adalah termasuk dalam hukum ajnabiyah yang boleh kahwin. Kita ada sepupu kita, maka kita boleh pegang, kita boleh kahwin dengan dia bila besar esok lah. Kecil tak kahwin boleh ke, tak ada masalah tapi tak ada orang buat lah. Kena marah dengan pak dia, kena marah dengan pak nakan, dengan pak saudara. Baik, jadi sepupu kita yang kecil ni, kalau kata kita sentuh dia, sepupu kalau sentuh maka terbatal wuduk. Sengaja ke tak sengaja ke dikira sebagai terbatal wuduk. Tapi kalau kata sepupu yang kecil, kecil macam mana, yang dibahaskan oleh para ulama, yang batal wuduk bila mana al-kabir, al-kabirah, orang perempuan yang dewasa. Kabirah, dia bukan baligh, kabirah. Kabirah maksudnya apa? Bila mana satu orang lelaki dia tengok orang perempuan tu, maka timbul syahwat kepada orang lelaki tu. Ketika mana dia tengok orang perempuan, dia sentuh perempuan tu, timbul syahwat, itu pun dah dikira sebagai kabirah, maka terbatal wuduk. Contoh, orang perempuan kebiasaannya baligh ketika mana pada umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun lebih kurang lah, itu baligh dia. Tapi orang perempuan ni, contoh, badan dia besar sikit, dia cepat besar nak banding orang lelaki. Orang lelaki nampak aduh beringui lagi. Orang perempuan ni besar matang dah. Umur apa? Umur baru 7 tahun. Baligh tak? Tak baligh lagi. Tapi kita tengok dia tu gaya serupa macam orang besar dah. Maka orang perempuan yang umur 7 tahun 8 tahun ni, yang nampak macam orang besar ni, maka ketika tu kalau orang lelaki sentuh, sepupu sentuh, terbatal wuduk. Pasal apa? Sebab nampak gaya dah agak besar. Kemudian sama orang perempuan dengan orang lelaki. Orang lelaki baligh bila? Ketika mana pada umur 13, 14, 15 tahun. Waktu umur dia 11 tahun nampak macam besar dah. Sabar 10 tahun sini. 10 lagi, 10 lagi. Ni umur ni. Ni umur apa? Apa? 14 tahun. Tak baligh lagi. 14 tahun tak baligh lagi. Tapi orang perempuan tengok, ni gaya ni handsome ni. Contoh. Faham tak? Jadi kabir, dia tak baligh lagi tapi besar. Orang nak pegang jadi orang berasa naik timbul syahwat. Ketika tu orang perempuan sepupu dia yang pegang dia, hukum adalah terbatal wuduk. Kabir, orang nampak besar. Sebab tu dalam kitab kita ni, kalau tengok belakang tu, dia ada cerita berkenaan dengan menyentuh lelaki perempuan, al-kabir, kabirah, yang besar. Dia tak sebut baligh, dia sebut kabir, yang besar. Boleh ya? Jadi apa persoalan dia berkenaan dengan sepupu tadi ni, hukum kalau sentuh sepupu yang perempuan kecil tak batal wuduk, yang besar baru batal wuduk. Baik, lagi soalan lagi. Baik, baik, teruskan dengan perbincangan kita berkenaan dengan air yang sikit dan juga air yang banyak. Tengok, qala al-ma'u qalilun wa kathirun, fal qalilu ma dunal qullatain. Yang dimasukkan dengan air yang sedikit adalah air yang kurang daripada 2 qalah, wal kathir qullatani fa akthar. Baik, ma duna qullatain, yang ustaz tulis al-ma'u tu masuk air. Yang di sini ma maksudnya apa-apa. Dua-dua betul dalam masalah. Baik, jadi ma'u dunal qullatain, ayat yang kurang 2 qalah. Pertama,
Apa yang dimasukkan dengan dua qolah? Dua qolah ni maksudnya ayat yang banyak, iaitu bila mana kita kumpul ayat tu, dia punya ikut liter dia. Zaman dulu orang panggil qullatain, dua qolah. Zaman lah ni orang tak kira qolah, orang kira ayat ni pakai apa? Sukat pakai apa? Pakai apa? Pakai liter. Ni nampak ni 500 ml. Ni di liter. Kalau kata dua ni seliter. Zaman lah orang pakai liter lah, Malaysia tak pakai liter lah kan. Kalau kata orang zaman dulu nama qullatain. Nabi pun bila mana sebut dalam hadis qullatain, dua qolah. Maka ulama kira balik, dua qolah nak kira banyak mana? Yang dimasukkan dengan qullatain zaman kita yang ada pada hari ini disebutkan dalam kitab syarah kepada kitab dalam kitab Bushra Al-Karim. Dalam kitab sebut menyebutkan bahawa yang dimasukkan dengan qullatain ini adalah lebih kurang 217 liter. Qullatain adalah 217 liter. Okay, saya tu point tu. Maksudnya apa penting di zaman kita yang ada pada hari ini, 217 liter. Dalam kitab-kitab kuning, dalam kitab Itamat Penuntut, dalam kitab Muniyatul Musalli, dalam kitab Wishahul Afrah, kita jawi lah, disebutkan cara kira zaman dulu ni nak kira ayat tu dua qolah dengan cara macam mana? Kira ikut sukatan. Zirak ni hasta. Hasta banyak mana? Dalam kitab sebut zirak serobok. Kalau siapa yang biasa baca kitab Jawi, dia tulis zirak serobok. Zirak apa? Sehasta. Serobok 1/4 daripada hasta. Satu hasta, 1/4 hasta tinggi sikit. Aduh. Jadi kita pun kena ada tahu juga no, mengaji kitab Jawi dengan mengaji kitab Arab ni. Kitab Arab dia tulis dalam Arab lah, tapi dalam kitab Jawi zirak serobok. Zirak macam mana? Satu hasta, suku hasta, tingginya lebih kurang. Maka perkiraan dalam kotak, kalau kotak ayat dalam kotak kita tu lebih kurang dia punya tinggi dia zirak serobok. Satu hasta tambah dengan 1/4 hasta. Panjang dia sama juga zirak serobok. Satu hasta, 1/4 hasta. Okey, tinggi dia, lebar dia dan juga kedalaman dia juga sama juga zirak serobok. Dan kita kalau kata mengaji matematik, orang panggil apa tu? Sukatan. Liter ni orang panggil apa? Yang ada 3 tu. Kan? Dia orang panggil apa? Isi padu. Tak, dalam matematik nama isi padu. Isi padu tu kiraan dia ada 3 kecil lebih tu. Tak. Saya boleh lupa ingat lah. Yang matematik dia kira 3. Pasal apa? Sebab dia darab 3. Kalau kata kotak kita ni, kalau kata kotak kita dia akan kira tinggi, lebar, dia akan kira lebar, panjang dan kedalaman. Tak, isi padu. Jadi isi padu dia tu zirak serobok yang dibuat oleh para ulama. Kalau kata qullatain ini dalam perkiraan silinder. Ni silinder. Ni orang panggil apa ni? Orang tak panggil bulat, orang panggil apa? Silinder. Tak. Baik, silinder kita ni bulat ni orang panggil apa? Ni perkiraan kalau kata belah tengah ni panggil apa? Diameter. Matematik diameter. Tu apa pun kena ngaji ke tu? Matematik. Pasal apa esok nak bahas dengan orang kampung, bahas dengan orang masyarakat. Ni diameter. Ni bulat, ni diameter. Maka perkiraan dalam kitab-kitab Jawi dia kata apa? Iaitu kalaulah tong tu silinder macam ni, tinggi dia tinggi banyak mana? Tinggi dia adalah 2 hasta. Tinggi 2 hasta. Tinggi 2 hasta. Silinder dia 1 hasta. 1 hasta silinder, tinggi dia adalah 2 hasta, cukuplah dikira sebagai 2 qolah. Tapi kita zaman lah payahlah kalau nak pakai kira silinder, nak kira pakai zirak serobok apa semua agak susah. Zaman lah ni
kalau ada perkiraan liter tu 217 liter lebih kurang, maka cukuplah 2 kolah. Timbul persoalan, ustaz, kolah dekat rumah saya tu ustaz, adakah cukup 2 kolah? Kira tengok, kira liter tengok, cukup tak liter? Kalau kata liter tu cukup, maka lebih 217 dikira 2 kolah. Kalau kata kurang 217 tak cukup 2 kolah. Ataupun perkiraan silinder dan juga perkiraan ketinggian tu. Faham? Payah lah ustaz, saya nak kira payah kolah dalam rumah saya ni. Mudah ya. Kamu kalau kata nak kira cukup tak cukup 2 kolah, nak kira bagi cukup, ambil yang 217 tu, ambil tong zam-zam tu, air zam-zam. Kan tong air zam-zam tu 20 liter je. 20 liter tu kamu penuh isi air dalam tu, tuang masuk kolah. Penuh, tuang. Banyak mana? 217 lebih kurang 11 tong. 11 tong air zam-zam yang 20 liter tu, kamu tuang masuk dalam tu, tengok cukup tak 11 tong. Air penuh ke, melimpah ke, kurang. Kalau air melimpah, maksudnya kita punya air kolah di rumah kita tu kurang 2 kolah kecil. Kalau kata lebih 11 tong, maka yang tu cukup 2 kolah. Ustaz, buat apa nak kira ustaz? Di rumah kita tu cukup 2 kolah ke kurang 2 kolah, nak kira buat apa? Ni dia bahan ni. Ni nak tahu lagi ni. Dia sebabnya. Ada sebabnya. Saya. Jadi kalau kata ayak tu sikit, maka qalil. Ayak yang banyak ma'ul katsir. Baik. Apa hukum yang berkaitan dengan sikit banyak ni? Ini yang orang duk tanya ni, duk bincang-bincang panjang, ustaz, liter-liter tak liter apa semua ni. Kami nak beramai apa ni? Kami nak tahu apa? Ini dia hukum dia. Pertama, kalau kata air yang sikit, yang kurang 2 kolah, bila mana masuknya najis ke dalam air tersebut tidak berubah bau, rasa, warna, walaupun tak berubah, maka air tu kesemuanya dikira sebagai air najis. Air di rumah kita tu, ni hampa duduk mana? Asrama kan? Asrama mana? Tepi ni kan? Asrama? Belakang sana? Belakang sana. Asrama kamu di belakang sana tu, dalam bilik air ada kolah? Ada kolah? Kamu pun balik-balik nak cek, ambil air tong zam-zam tu, tuang, cukup lebih 11 tong. Yang 20 kolah, 20 liter tu. Baik, kamu cek dalam kolah kamu ni cukup 2 kolah. Kurang 2 kolah. Air melimpah. 11 tong tu air melimpah. Kurang 2 kolah. Kalau kata air kurang 2 kolah, tiba-tiba ada satu orang, dia ni picit jerawat dalam tandas. Yalah baru balik. Masuk tandas tu picit jerawat. Picit jerawat, keluar darah. Darah mancut masuk dalam air kolah. Kolah dalam bilik air cukup 2 kolah tak? Tak cukup 2 kolah. Darah yang masuk, dan kita nampak kata darah masuk, nampak masuk dalam kolah, maka air dalam kolah tu tak berubah pun warna, bau, rasa. Apa hukum kata air tu? Kesemua air tu dikira sebagai air najis, kena buang semua. Kena buang semua. Jenuhnya rugi dah ustaz. Habis nak buat macam mana? Kena buang semua. Tapi ada cara lah, tak buang buat macam mana? Cara dia tu bahal lain pula. Tapi nak abad kata air dalam tu kesemuanya dikira sebagai air najis. Air dalam timba, satu orang tu dia kencing, kencing dia tu entah macam mana nak kencing, hujan lebat malam tu, kencing keluar derah air kencing tu mercik masuk dalam titik, masuk dalam timba. Apa hukum air dalam timba tu? Apa hukumnya? Hukum apa? Najis kesemuanya. Air dalam timba tu kena tuang semua kali. Ustaz, dalam air dalam timba tak bau, rasa, warna pun. Walaupun tak ada bau, rasa, warna, tapi semua dikira sebagai air najis. Kena tuang semua, tak boleh kita ambil wuduk, tak boleh nak mandi wajib, minum pun tak boleh. Betul tu boleh. Faham ni? Pasal apa? Sebab air yang sedikit dia ada hukum dia. Ustaz, kalau kata macam tu, ustaz kena buat kolam besar. Ikut sekolah kolam besar, ikut sekolah kan.
Baik, apa hukum kalau kolah yang besar pula? Kalau kolah yang besar pula dalam bilik air ni, kita pi masuk bilik air, picit jerawat, keluar darah masuk dalam kolah yang besar tu, tak berubah bau rasa warna. Apa hukum dia? Suci. Dia tak, masih dikira sebagai mutlak. Nak ambil wuduk pun boleh, nak mandi wajib pun boleh. Faham tak? Boleh ya? Pasal apa? Sebab tak berubah bau rasa warna. Yang berubah baru dikira sebagai najis. Yang tak berubah tak dikira sebagai najis. Tapi kalau ayat yang sikit tadi mula-mula ni masuk najis, berubah ke tak berubah ke najis. Ayat yang banyak berubah najis, tak berubah tak najis. Faham tak? Faham tak? Tu najis, faham tak? Tu yang dibahaskan berkenaan ma'un najis. Ayat sikit, ayat banyak. Pasal dia ada kait dengan najis. Bila masuk najis ke dalam dia, dia berubah, maka tengok sikit ke banyak. Kalau kata sikit, berubah tak berubah, najis. Kalau kata banyak, berubah najis, tak berubah tak najis. Tu perbahasan berkenaan dengan al-ma'ul qalil wa ma'ul kathir. Sama juga dengan keadaan air yang bila mana masuk titik air mustakmal. Ayat dah kulah kita ambil wuduk. Bila mana kita ambil wuduk, air yang gugur daripada muka ni mercik masuk dalam kolah. Kolah kita tu cukup kolah tak? Tak cukup. Bila mana ayat mustakmal, titik ya masuk dalam kolah kita yang tak cukup dua kolah, maka ayat tu kesemuanya dikira sebagai mustakmal. Tak boleh ambil wuduk, nak basuh tangan tak boleh, kaki tak boleh, semua tak boleh. Faham? Tapi kalau kata kolah besar, air banyak, kita ambil wuduk, air gugur, masuk balik dalam kolah tu. Apa hukum air dalam kolah tu? Mutlak. Nak ambil wuduk 5-6 kali pun boleh, tak ada masalah. Nak terjun terus pun boleh. Jangan tu. Tapi jangan buat kesian kat orang belakang nak mandi. No? Tapi dari segi hukum, kalau nak terjun masuk terus pun tak ada masalah. Sebab ayat tu dikira sebagai ayat yang banyak. Baik? Faham? Tu adalah perbahasan berkenaan dengan ayat yang banyak dan juga ayat yang sedikit di dalam perbincangan tentang hukum pada fasal yang ke-8 ni, iaitu berkenaan dengan kategori-kategori air. Kamu tengok yang seterusnya, al-qalil. Tengok, yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi, dikira sebagai najis dengan jatuhnya najis ke dalamnya. Bila najis masuk ke dalam air yang kurang 2 kolah, maka dikira sebagai najis. Wa illam yataghayyar, walaupun tak berubah. Berubah apa ni? Kamu tulis kat tepi dobek je, berubah bau rasa warna. Tulis kat tepi dulu dobek tu, dobek tu. Berubah apa? Berubah bau rasa warna. Salah satu antara 3 benda ni. Bau rasa warna. Berubah sikit ya. Berubah ke tak berubah ke, dikira sebagai najis. Faham tak? Baik. Ustaz, yang tu ambil wuduk dengan mandi wajib, Ustaz. Ada tak yang kita boleh praktik dalam masalah lain? Kita bancuh ayam melo. Waktu kita bancuh ayam melo tu, tengok waktu bancuh ayam melo tu naik semut mati. Apa hukum semut mati dalam ayam? Semut mati orang panggil apa? Mayat lah. Tu orang panggil apa? Ada mayat ni dalam cawan ni. Mayat dalam ayak melo. Mayat apa? Mayat semut. Mayat semut lah. Kau orang panggil apa? Panggil apa? Mati. Mati tu matilah. Binatang, kalau kata dia tak menyawa, orang panggil apa? Panggil apa? Bangkai lah. Tak. Pasal apa? Pasal semut macam dia orang sembelih. Lembu kena sembelih, orang panggil apa? Lembu kena sembelih kan, orang tak panggil bangkai lembu. Bangkai ni kira sebagai najis dalam bahasa kita lah. Bangkai najis.
Maka semut bila mana mati, maka nama bangkai semut. Orang tak panggil mayat semut. Mayat tu manusia ya. Faham tak? Jadi bangkai semut. Kita duk bancuh ayat melo, juga loh naik ayat semut, naik semut. Semut main mana ni? Bangkai semut. Bangkai semut tu macam mana? Dia jatuh bila? Baik. Ayat melo yang kurang 2 kolah tu, mana ada orang baca ayat melo 2 kolah? Baca ayat melo 2 kolah dia tak ada no. Melo kalau 2 kolah pun sama ya, pasal dia bukan mutlak, dia ayat yang merubah mukhtalif. Ayat melo yang dalam bekas ni kita baca naik semut, apa hukum dia? Baik, tengok bila semut tu jatuh. Kalau semut tu jatuh ketika mana kita duk kacau ayat melo tu, semut jatuh dalam tu, ataupun kita ambil bekas sudu kita tu, dekat sudu ada semut, kita pun celup masuk dalam ayak panas melo tu, kata-kata naik semut, maka ayak melo tu kesemuanya adalah dikira sebagai ayak apa? Ayak apa? Ayak melo lah Ustaz. Ayak najis, kena buang semua ni, tak boleh minum. Faham ni? Faham tak? Faham tak? Jangan minum pula. Semua ya Ustaz, rugi lah ayak melo, beli mahal paket tu RM1 lebih. Dah baca dah hukum ni yang panggil faqih, orang yang tahu berkenaan dengan hukum hakam. Maka tak boleh minum ayak tu, sebab ayak tu dikira sebagai najis, kena buang semua. Pasal apa? Sebab semut tu masuk dengan perbuatan kita, najis tu masuk dengan perbuatan kita. Kita yang pergi ambil sudu tu, dekat sudu ada semut, tak pergi tengok semut bagi elok, pergi celup masuk dalam tu, perbuatan kita, ayak tu dikira sebagai najis. Kalau bukan dengan perbuatan kita, contoh macam mana kita tengah tak elok ni, lalat mai, lalat mai. Pasal apa? Lalat pun mungkin dia nak mandi wak kot, ayak panas, musim hujan, dia main landing silap, jatuh rayak. Dia jatuh dengan sendiri dia, bukan kita pergi ambil tok masuk dalam ataupun kita ambil sudu kau tak, dia jatuh dengan sendiri dia. Maka lalat mati, adakah najis? Tak najis. Pasal apa? Jatuh dengan sendirinya, yang tu dimaafkan oleh syarak. Ambil lalat tu, buang, ayak tu boleh minum. Ustaz, apa beza dengan pertama Ustaz? Yang semut tu, kita ambil sudu masuk dalam dia, kita yang seolah-olah ambil najis tu masuk buah layak, maka ayak najis. Tapi kalau lalat yang masuk dengan sengaja, tak najis. Pasal apa? Dimaafkan oleh syarak. Najis yang dimaafkan oleh syarak. Bangkai tu ambil, buang, minum ayak macam biasa, tak ada masalah. Beza ada tu. Nampak dia sama? Tak? Nampak dia sama? Ada beza dia. Ambil ayak, sebelum kita tuang ayak panas, kita buh gula dalam tu, buh susu, buh milo dalam tu, barulah kita tuang ayak. Tengok-tengok naik semut, mau mati. Kenapa? Dalam gula tu ada semut. Adakah ayak ni dikira sebagai najis? Pasal apa? Sebab masuk semut dulu, barulah masuk ayak. Najis itu memang dia dalam bekas, kita tuang ayak atas dia, naik bangkai semut, ambil bangkai semut, buang, maka ayak tu kita boleh minum. Pasal apa? Sebab ayak kita tuang kemudian. Kalau kita ambil ayak panas, buh dalam cawan ni, kita ambil gula, buh dalam gula tu ada semut, seolah-olah kita ambil bangkai semut, buh dalam tu, kacau-kacau naik bangkai semut. Ketika tu nak kena buat macam mana? Buang semua ayat melo tu. Pasal apa? Sebab kita ambil ayak, tuang masuk ke dalam itu, ke dalam. Kenapa? Dia beza antara najis jatuh sendiri dengan najis yang kita yang masukkan najis tu. Kalau sebab tu orang tua pesan, kalau tua guru pesan, tak nak bancuh ayak ke apa ke, buh gula tu, buh gula, buh susu, buh milo tu, buh tuang ayak. Pasal apa? Kalau ada semut pun ayak tu tak dikira sebagai najis. Tapi kalau kita buh ayak lu baru buh gula,
Kalau dalam gula tu ada semut, maka ayak keseluruhannya dikira sebagai najis. Nampak sekali macam biasa tu, bukan dia beza. Tapi orang yang faqih, dia boleh bezakan antara yang pertama dan orang yang kedua, sebab dia ada hukum hakam dia tentang perkara tersebut. Tu ma'ul qalil, ma'ul kathir. Ayak sikit, ayak banyak. Yang tu lah perasaan dia. Ayak banyak terus sembang apa lah. Yang tu masuklah apa pun, masuk najis, masuk semut ke, masuk lalat ke, masuk ayat mutlak, mustakmal ke, masuk ayat najis kencing jalan tu pun tak ada masalah. Ayat kolah besar tu malam tu ni di asrama kita, kolah besar kan, kolah besar dalam air tu malam tu blackout dia nak kencing lari masuk dalam tanah. Tang mana lubang tanah ni, kencing lah. Rupa-rupanya dia kencing tu, ayam tu dia kencing dalam kolah besar tu, kan. Pop, air lampu menyala, Allah silap pula kencing dalam kolah. Adakah ayat dalam kolah tu kena tuang semua? Kena tuang semua tak? Dah. Pasal apa? Sebab ayam tu banyak, kawal tu kencing sikit ya, tak ada bau rasa warna. Bau rasa warna tak ada. Sama ada terkencing ataupun sengaja berkencing dalam tu. Lepas dia kata buat lah. Kena pula kawan pagi esok dia masuk dalam bilik air tu, sapu muka. Air segar pagi ni. Rupa-rupanya air campuran dengan air kencing. Tapi Nahabak kata hukumnya adalah tidak menyebabkan dikira sebagai najis. Air mutlak suci dah. Tapi jangan buat gitulah. Fiqh yang kata gitu. Apa jangan buat gitu lah. Faham tak? Jadi yang tu adalah ma'ul qalil wa ma'ul kathir, perbahasan berkenaan dengan perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita buka soalan. Kalau yang baik, ayat yang dua kolah hanya yang sikit sebahagian tu saja yang berubah warna. Yang belah ni tak berubah warna. Contohnya ayat yang dua kolah tu entah macam mana tersilap parking. Tik masuk dalam tu. Macam maaf sebulan contoh. Tik siapa lah parking masuk dalam kolah hujung sana tu. Kawan main pagi esok, oi ada ikan. Rupa-rupanya ada tik terapung tu kat bawah tu. Dalam tik tu pula dekat tepi-tepi dia ada blur-blur sikit. Dia berubah warna sikit. Tu hujung sana. Berubah yang di hujung sana. Yang bawah ni, belah ni berubah lah. Belah ni tak berubah. Belah ni boleh untuk kita ambil wuduk, tak ada masalah. Jangan pergi kacau belah tu pula. Jangan pergi goncang semua lah. Goncang semua tu dia berubah warna keruh semua dikira sebagai jadi. Wallahu alam. Boleh ya? Jadi yang belah tak berubah tu boleh pakai. Yang berubah tak boleh pakai. Wallahu alam. Lagi ada nak tanya? Ustaz, kalau kita bersin dalam sembahyang, adakah kita kena sebut alhamdulillah atau tidak? Baik, dalam sembahyang ni maka antara syarat sah apabila antara perkara yang membatalkan wuduk bila mana kita sebut perkara-perkara yang di luar daripada sembahyang. Contohnya cakap batal wuduk, batal sembahyang. Kalau kata zikir tak batal sembahyang. Kalau kita bersin dalam sembahyang nak ucap alhamdulillah tidak membatalkan wuduk sebab termasuk dalam zikir. Hasyum alhamdulillah. Tapi jangan kita sebut alhamdulillah tu di pertengahan bacaan Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Hasyum alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh. Pasal apa? Antara syarat bacaan Fatihah tak diselangi dengan mana-mana zikir. Tak diselang Fatihah direct boleh. Kalau kita selang dengan mana-mana zikir, salat kita Fatihah dikira sebagai tak sah. Kena ulang balik Fatihah tu. Nak bersin boleh, tapi jangan nak ucap alhamdulillah ketika bersin boleh, tapi jangan ucap ketika mana tengah-tengah baca Fatihah. Yang tu ya. Dah ya, zikir tak ada masalah.
Ustaz, kalau bersin atau ludah masuk dalam kolah air semayang yang kita ambil sah, yang air semayang yang kita ambil sah atau tak sah? Bersin ataupun ludah ke dalam air. Bersin ke ludah ke yang keluar dari mulut kita tu tengok keadaan. Kalau yang keluar tu benda yang tak najis, sebagai contoh keluar air liur. Hasyum keluar air liur najis ya? Dah. Maka ayat dalam kolah tu tak dikira sebagai ayat mukhtalif. Dia dikira sebagai ayat mutlak juga, ayat yang boleh untuk kita guna pakai, tak ada masalah. Tapi kalau kita bersin tu keluar benda-benda yang tak sepatutnya, bersin-bersin kita tu keluar darah, batuk kita keluar darah, darah tu masuk dalam kolah, kolah kita kurang tu kolah, maka ketika tu hukum dikira sebagai air najis. Boleh? Bersin ke ludah kita ni kat gusi ada darah, ludah dalam ayak kurang tu kolah, maka ayak tu najis. Kalau ayak yang lebih tu kolah, walaupun masuk darah ke dalam dia tak berubah bau rasa warna, tidak dikira sebagai najis. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ni last ke sebelah. Ha? Apa dia? Ayat tahiyat akhir. Baik, tahiyat akhir, adakah dia nak kena berterusan bacaan dia seperti mana Fatihah? Yang lain tak ada masalah, Fatihah sahaja. Ketika mana bacaan dia wajib tidak diselangi dengan mana-mana zikir. Dalam Safinah pun ada sebut. Kamu tengok dalam bab berkenaan dengan bacaan Fatihah, syarat-syarat sah bacaan Fatihah, iaitu tak diselangi dengan mana-mana zikir. Tahiyat tak ada masalah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hasyum alhamdulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi, tak ada masalah. Tapi kalau Fatihah tak boleh diselangi dengan mana-mana zikir. Wallahu a'lam. Lagi? Ada? Ada? Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa 'ilmal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.